warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. Sihat? sihat? Dah makan? Ustaz tak buka kamera. Dah. Salam. Ustaz tersilap tadi. Ustaz termasuk. Waalaikumsalam Akil. Ustaz termasuk darjah 6 pula tu. Lupa 5 alim. Kita masukkan kawan-kawan kita kejap. 5 alim. Ni 5 alim. 5 alim. 5 alim. 5 alim. Mak ni patah. 5 alim. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, siapa-siapa yang mana dia nak pergi ambil air ke, nak pergi ambil apa-apa ke, boleh Ustaz pergi ambil sementara tunggu kawan-kawan kita. Okey, ini kita dah belajar. Banyaklah kita dah belajar ni. Ini pun dah. Okey. Kita tunggu lagi dalam masa seminit 2 lagi. Kita tunggu seminit 2 lagi dan kita akan teruskan. Boleh? Okey. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan akhlak. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan akhlak. Okey. Kita dengan akhlak. Okey. Mana lagi? Wah, sedap Muhammad Akil Oi, Hafiz makan apa tu Hafiz? Islam. Mak benar. Benar. Kenapa tu Akil? Akil ni lagu pisang. Akil Akram okey tak tu? Lagu pisang satu. Akil Akram okey tak? Okey. Tunggu kawan-kawan kita. Tanya apa tu? Irfan Akil, Irfan. Boring sangat tu, memang pusing-pusing. Tadi kelas apa tadi? Tadi kelas apa? Islam. Islam. Baling pula. Ustaz, gambar Ustaz sangkut. Ya ke? Okey dah? Okey. Okey dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita start dulu kawan-kawan kita ni. Waalaikumsalam Amira Sofia. Okey, kita tunggu. Okey, kita dah boleh start kelas kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa, umul kitab dan juga selawat. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ustaz sangkut ke awak yang sangkut? Kejap, sangkut. Ustaz sangkut. Ustaz lag ke awak yang lag? Ya, awak dengar tak suara Ustaz? Dengar. Hello.
Hello? Dengar. Tak, sebab Ustaz terkeluar tadi, Ustaz terkeluar. Awak okey, clear eh? Okey, sambung. Baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Okey anak-anak murid Ustaz, kita istighfar dulu sikit untuk moga-moga Allah Taala ampunkan dosa kita. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Okay. First of all, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Okay, first of all, thank you so much for joining my class. Now we have only 14 students. Kita ada dekat lagi 6 orang ke 5 orang lagi yang belum join kelas kita. Tak apa, kita teruskan kelas insya-Allah. Okay, sebelum tu anak-anak murid Ustaz, sebelum kita teruskan pelajaran kita, Ustaz nak tanya kepada Rais. Lama Ustaz tak dengar suara Rais. Rais, sekarang ni kita tengah bincang berkaitan dengan hadis apa? Sebelum kita nak teruskan kelas, kita kan selalu bacakan hadis. Selalunya hadis apa yang kita tengah belajar? Jangan Jangan menipu. Jangan menipu. Kalau menipu jadi apa? Dosa. Kalau menipu berdosa. Kalau berdosa jadi apa? Masuk neraka. Bagus. Okey, terima kasih Rais. Ustaz nak dengar daripada Izzah pula. Izzah, apa lagi yang awak belajar daripada hadis-hadis tu? Hadis yang kita belajar minggu ni yang cikgu-cikgu dah terangkan, yang Ustaz dah terangkan, apa yang awak dapat daripada hadis tu? Tak ingat dah. Tak ingat dah? Oh, okey. Ustaz nak tanya Kaisar. Kaisar, tadi Rais dah tanya, Rais dah cakap kita tak boleh menipu. Kalau menipu kita berdosa. Kalau kita berdosa kita akan masuk neraka. So ada satu lagi dalam hadis tu. Hadis tu dia nak kita suruh buat apa? Kalau tak tipu, Kita kenapa? Yang kena betul. Apa? jujur. Kita kena jujur. Kalau kita jujur, kita dapat apa? Allah cakap kita orang yang jujur. Bagus. Allah akan bagi kita, Allah akan kata kita orang yang jujur dan last sekali kita akan masuk ke syurga. Bagus. Ustaz bacakan hadis juga sedikit untuk kita ambil berkat daripada hadis. Okey, nama Ustaz hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, Ustaz sharekan hadis kepada awak. Kita baca je. Tadi awak dah terangkan. Okey, Ustaz share kejap. Okey, an Ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal bir. Hendaklah kita kena jujur. Kerana jujur itu akan bawa kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ila jannah. Dan kebaikan itu akan bawa kita kepada syurga. Wa innar rajula yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan.
Dia maksudnya dia ni jujur sampailah Tuhan kata, dia ni jujur sampai Tuhan nampak dia, Allah nampak dia. Oh, ini memang orang yang jujur. Fa iyyakum wal kazib. Fa innal kaziba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya orang yang menipu tu dia akan bawa kepada keburukan. Orang yang akan bawa kepada keburukan ni dia akan pergi ke neraka, akan membawa dia kepada ke neraka. Wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dan sesungguhnya apabila seorang lelaki ataupun seorang perempuan ataupun seseorang tu dia menipu je kerja dia, last sekali Allah akan nampak dia sebagai seorang yang penipu. Okey, clear? Kita dah habis dah hadis ni. Okey. Anak-anak murid Ustaz, hari ni kita sebenarnya Ustaz nak sambung berkaitan dengan fiqh semalam. Sebab ada lagi sedikit, tapi Ustaz rasa Ustaz kita kena hold dulu fiqh sebab kita tak sentuh lagi tajuk akhlak. Okey, Ustaz nak tanya awak. Sekarang ni akhlak kita dah belajar tajuk apa dah dekat sekolah? Ada 3 tajuk. Ustaz saya tak ingat dah Ustaz. Okey, Ustaz remindkan awak. Dah lama dah kita tak ulang tajuk akhlak ni. Adab berjual beli. Good. Yang pertama siapa cakap tu? Good. Yang pertama kita dah belajar berkaitan dengan adab berjual beli. Lagi kita dah belajar apa lagi? Adab pemimpin. Adab dalam majlis. Yang seterusnya adab kepada pemimpin. Okey dah. Okey, ini kita dah belajar dalam kelas kita sebelum ini. So hari ini kita akan teruskan lagi dengan tajuk akhlak. Ingat anak-anak murid Ustaz, akhlak ni adalah satu benda yang senang untuk belajar tetapi susah untuk kita buat. Kenapa? Bukan kata awak, Ustaz pun kadang-kadang susah nak buat. Akhlak ni anak-anak murid Ustaz dengar sini baik-baik. Ustaz nak maklumkan kepada awak. Yang kena berakhlak bukan awak sahaja. Katakan ini awak. Awak kata, budak-budak kena berakhlak dengan baik. Tak boleh, bukan budak-budak saja. Orang dewasa pun sama. Ini katakan abang awak kata, budak, kena cakap baik-baik. Tapi abang awak cakap tak baik. Tak boleh. Abang awak pun kena berakhlak. Tiba-tiba ada seorang lagi yang lebih besar lagi kata, kamu semua budak-budak kena berakhlak. Bukan saja dia. Ketiga-tiga orang ni pun berakhlak. Tiba-tiba ayah dia pula datang kata, kamu semua budak-budak, kamu kena berakhlak. Anak-anak murid Ustaz, bukan setakat ayah dia saja. Semua ni kena berakhlak. Datang lagi seterusnya atuk dia. Atuk dia katakan atuk dia. Atuk dia pula kata, kamu semua baru muda lagi, saya dah tua. Kamu kena berakhlak. No. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhlak ni kita kena buat semua orang. Tak kisahlah dia cikgu ke, tak kisahlah anak murid ke, tak kisahlah sesiapa sekalipun, dia kena berakhlak. Tak kisahlah adik awak umur 3 tahun ke, umur berapa sekalipun, Islam datang, akhlak ni untuk semua. Sebab itu Ustaz pesan kepada awak dan anak murid Ustaz, kalaulah awak nampak Ustaz ada buat salah, awak kena tegur. Sebab bila Ustaz nampak awak buat salah, Ustaz tegur. Macam tu juga bila awak nampak cikgu-cikgu, awak nampak ustaz-ustaz ada buat salah, awak kena tegur. Awak tak boleh diam. Sebab akhlak ni bukan untuk awak saja, akhlak ni untuk kita sama-sama. Macam tu juga bila kita tengok anak murid Ustaz, kita tengok mak dengan ayah kita buat salah. Kita tak boleh biar. Bila kita tengok, mak ayah kita ada buat salah ni, awak pun biarlah mak ayah kita tu. Dia orang dah besar, pandai-pandai lah dia orang. Tak boleh. Kalau awak nampak mak dengan ayah awak buat salah, tegur baik-baik, cakap baik-baik. Mak tak boleh buat macam ni, ini salah. Cakap baik-baik. Ini mak, apa mak ni buat macam ni dosa dengan nerakanya. Mak ni, jangan macam tu. Ustaz pernah cerita dekat awak berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Ustaz pernah cerita belum pasal Nabi Ibrahim? Ustaz tak cerita lagi. Ustaz dah cerita belum berkaitan dengan Nabi Ibrahim? Macam lapi ke? Bukan pasal api. Ustaz tak cerita lagi. Okay, dengar sini baik-baik anak-anak murid Ustaz. Dengar sini baik-baik. Ini berkaitan dengan akhlak. Maksudnya apa? Ustaz nak ceritakan kepada awak, bila kita nampak seseorang buat salah, kita kena tegur dia.
Kalaulah mak dengan ayah kita buat salah, cakap baik-baik. Ini Ustaz tunjuk contoh macam mana Nabi Ibrahim tegur ayah dia. Ya, pasal berhala yang dia hancurkan tu. Ustaz dah cerita kan? Aifan Syekh, Ustaz dah cerita belum? Okey anak-anak murid Ustaz. Sampai ada hukum terbakar tu kan? Hukumnya Bukan. Ini cerita lain tapi tak apa. Ustaz cerita juga kepada yang terlupa. Okey, anak-anak murid Ustaz dengar sini. Ayah Nabi Ibrahim ada satu orang ayah. Ayah Nabi Ibrahim bukan orang Islam. Ayah Nabi Ibrahim dia bukan mengikut, dia tak sembah Allah. Dengar betul-betul. Ayah Nabi Ibrahim adalah orang yang membuat patung berhala. Patung berhala yang besar-besar dekat tempat tu, semua ayah dia buat. Ini patung berhala. Dia orang sembah patung berhala. Katakan ini patung berhala. Patung berhala. Patung berhala. Patung berhala. So anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Ini contoh. Ya, Ustaz dah pernah cerita. So bila, tapi ini cerita lain Okay. Bila ni ini dia pakai baju V for Vendetta. Ini ada sayap dia. Ada contoh. Contoh. Okey anak-anak murid Ustaz. So bila ayah dia buat berhala, Nabi Ibrahim ni, anak-anak murid Ustaz, Nabi Ibrahim ni tahu kata ayah dia ni buat berhala. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut Nabi Ibrahim ni cakap dengan ayah dia. Tengok sini, kita dah belajar. Yang paling utama kita kena sembah Allah. Tapi bayangkan anak-anak murid Ustaz, ayah Nabi Ibrahim sendiri yang buat patung. Ayah dia sendiri yang tak sembah Allah. Apa yang Nabi Ibrahim buat? Ada tak Nabi Ibrahim cakap, oi? Tak ada. Nabi Ibrahim tak ada pergi pegang baju ayah dia. Nak sembah Allah ke tak? Terpam dia bagi ke ayah dia. Bukan macam tu. Nabi Ibrahim ajar kita, walaupun ayah berbuat jahat, membuat salah, tegur ada cara dia. Macam mana? Dalam Al-Quran, Ustaz tak ingat ayat berapa, Nabi Ibrahim panggil ayah dia, ya abati. Ya abati. Apa maksud ya abati? Wahai ayahku. Wahai ayahku. Dia panggil, Nabi Ibrahim panggil ayah dia dengan panggilan yang lembut. Dia nak tegur ayah dia, tapi dia tegur dengan cara yang lembut. Ayah, benda ni tak boleh. Nampak? Tapi dekat sini Nabi Ibrahim ajar kita. Nampak mak dengan ayah kita buat salah, kita kena tegur. Sebab apa? Itulah tanda kita sayang kepada dia orang. Awak tengok mak dengan ayah awak sebagai contoh. Awak katakan Ustaz tengok mak dengan ayah Ustaz solat lambat. Ustaz pun kena tegur, mak tak boleh solat lambat ni. Ataupun mak jom kita solat sama-sama. Awak tak tegur suruh, mak ni lambat dia kerja. No. Awak ajak mak awak, mak jom kita solat. Awak tahu kata yang mak ataupun ayah awak selalu solat lambat. Janganlah pergi cakap, mak dengan ayah ni kenalah cepat sikit. Tak boleh. Macam mana cara dia Nabi Ibrahim ajar? Cakap dia, mak, ayah, jom solat sama-sama. Ajak mak dengan ayah awak untuk solat awal. Macam juga dengan Ustaz. Awak tengok Ustaz Fikri ada buat salah. Ustaz Fikri ni datang kelas tak pakai stokin ni. Datang tak pakai stokin ni. Ustaz, stokin mana Ustaz? Takat dia, Ustaz, kaki tu stokin tak ada Ustaz, nak tampar tak boleh, jangan macam tu. Cakap baik-baik. So ini adalah akhlak. Akhlak ni bukan saja kepada awak. Akhlak ni kepada semua orang dalam dunia ni. Nabi Muhammad, bila Nabi Muhammad SAW ajarkan akhlak, Nabi Muhammad tak ajarkan kepada budak-budak saja. Nabi Muhammad ajar kepada semua orang sekali. Faham? So pengajaran daripada cerita Nabi Ibrahim ni, even ayah Nabi Ibrahim sendiri yang buat patung, buat berhala untuk orang sembah. Tetapi Nabi Ibrahim masih lagi cakap dengan cakap yang baik. Ya, benda ni tak boleh. Cakap baik-baik. Okey. Sampai situ ada soalan? Ingat. Awak nampak je siapa buat salah, kena tegur. Kena tegur. Ustaz, saya tak nak tegur, saya malu lah. Bukan malu ke tak? Kena tegur. Sebab kalau itu tanggungjawab kita.
Okey. Okey, ada soalan? Kalau tak ada soalan kita nak teruskan. Ada orang kat tangan? Nak tandas. Okey, go. Boleh. Angin Okey. tandas. Okey, go. Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni kita nak belajar tajuk akhlak. Okey, ingat tajuk akhlak. Berkaitan dengan, okey, siapa nak tolong Ustaz baca yang tajuk pelajaran keempat ni? Ambil mikrofon. Siapa tu? Siapa tu? Tak ada Ustaz sebut. Okey, Haikal nak baca ke? Sifat. No, Ustaz. Sifat apa tu? Sifat mahmudah. Sifat terpuji. Okey, go anak-anak murid Ustaz. Okey, sifat mahmudah. Okey, terima kasih Haikal. Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengar sini baik-baik. Okey, bila kita bercakap berkaitan dengan sifat manusia. Okey, Ustaz tulis ni, awak tulis. Bila Ustaz tanya sifat manusia ada berapa? Ada 2. Tengok sini baik-baik. Tulis. Kalau ada pensel tulis. Bila Ustaz terangkan berkaitan dengan sifat manusia. Apa maksud sifat? Perangai kita. Attitude kita. Behavior kita. Dalam Islam, attitude, behavior. Okey. Ingat anak-anak murid Ustaz tulis kat sini. Ustaz tulis supaya awak nampak. Hari ni kita nak belajar okey. Hari ni kita nak belajar berkaitan dengan sifat manusia. Yang mana Haikal dah bacakan tadi, namanya adalah sifat mahmudah. Apa yang ingat mahmudah? Iaitu sifat yang terpuji. Okey, itu adalah sifat mahmudah. Okey. Okey, sifat mahmudah, sifat yang terpuji, sifat yang baik. Sifat yang baik. Ada satu lagi sifat namanya sifat ni kita akan belajar nanti. Sifat mazmumah. Apa maksud sifat mazmumah? Sifat yang buruk ataupun sifat yang tidak baik. Okey, ingat ni baik-baik. Okey, tulis. Siapa yang ada pensel tulis supaya awak ingat. Okey. Tulis kat mana Ustaz? Tulis kat mana pun tak apa. Tulis dalam buku teks pun tak apa. Sebab kita tak ada dalam buku lagi. Kan dalam buku kalau boleh Ustaz nak tulis Jawi. Tapi tulis Jawi guna whiteboard ni jadi tak cantik. Okey. Now. Okey, sifat manusia ada 2. Ingat sampai bila-bila sifat manusia ni dia ada 2. Yang pertama sifat mahmudah. Apa maksud sifat mahmudah? Sifat yang baik. Muhammad Akil menolong ayah dia basuh kereta. Itu sifat mahmudah. Sifat yang baik. Siapa boleh bagi contoh dekat Ustaz? Okey, Ustaz bertanya. Okey, Haikal dah baca. Ustaz nak tanya. Takif. Bagi satu contoh sifat mahmudah yang awak tahu. Sifat-sifat yang baik yang awak tahu. Menolong ibu bapa. Bagus, menolong ibu bapa. Okey, Mio. Apa lagi sifat yang baik yang awak tahu? Apa sifat-sifat yang baik yang awak tahu, Mio? Apa tu? Mio? Apa sifat yang baik? Fikir. Apa sifat yang baik? Apa saja sifat yang baik? Jujur. Bagus. Jujur. Qaim. Apa qaim? Bagi satu contoh kepada Ustaz. Contoh apa lagi? Qaim. Apa lagi sifat yang terbaik? Berbuat baik. Okey, buat baik. Bagus. Berbuat baik. Berbuat baik. Kepada siapa? Contoh berbuat baik kepada haiwan. Berbuat baik kepada haiwan. Okey, dah. Okey, itu adalah contoh sifat-sifat yang tak baik. Sifat-sifat yang baik. Kita tolong orang, tolong mak ayah kita,
cakap perkara yang betul, kita buat baik kepada haiwan. Clear? Sekarang Ustaz nak tanya Amira Sofia. Amira Sofia boleh tulis dekat chat. Bagi satu contoh sifat mazmumah, sifat yang buruk. Okey, okey, Kak Amira Sofia tulis apa ni? Amira Sofia cakap menjawab. Menjawab apa ni? Menjawab apa? Menjawab? Apa yang menjawabnya? Menjawab lah yang macam Ya. menjawab. Menjawab tu apa? Saya nak. Menjawab pada ibu bapa. Menjawab mak ayah kita. Tak faham. Bila mak ayah tanya kita, memanglah kita kena jawab. Tak faham maksud menjawab tu Menjawab macam mana? panggilan ibu bapa. Itu benda yang buruk. Ustaz. Amira Sofia, sifat yang buruk. Sifat yang buruk ni menjawab. Tak faham. Menjawab tu maksudnya macam mana? Menjawab dia macam Cuba bagi contoh. Naura, cuba bagi contoh menjawab ni macam mana? Ustaz tak berapa clear. Melawan kata-kata. Melawan. Melawan. Okey. Tulis bagus. Melawan ibu bapa. Okey. Apa ni? Okey. Melawan ibu bapa. Okey, bagus. Yang seterusnya, Ustaz nak Akil Akram. Akil Akram, apa lagi contoh sifat-sifat yang buruk? Saya nak. Sabar, Akil Akram, bagi satu contoh sifat-sifat yang tak baik. Akil ada tak tu? Okey, ada tak tu? Okey, Ustaz dah pesan dah sebelum ni, siapa yang tak buka kamera ataupun siapa yang bila Ustaz panggil dia tak menjawab, Ustaz akan anggap dia sebagai tak hadir akan sebagai tak hadir. Melainkan Ustaz kamera saya rosak bagi tahu. Ustaz mic saya rosak bagi tahu. Kalau ni contoh macam Akil tak buka kamera, katakan Akil tak buka kamera kan. Akil tak jawab, Ustaz akan kira tak datang. Akil ada tak tu? Ada. Okey, Akil tak ada. Akil Ustaz kira sebagai tak datang walaupun dia ada dekat attendance, dia dikira tak datang. Okey, sebab dia tak jawab, Ustaz panggil dia tak jawab. Okey, Sa, apa lagi contoh sifat-sifat yang buruk, Sa? Tak dengar. Ustaz tak dengar lah mikrofon awak, Ustaz lupa. Sa punya mikrofon. Okey. Tu dengar? Tak dengar. Sa tulis kat chat. Okey, Asma, apa lagi contoh sifat-sifat yang tak baik? Yang apa-apa je yang tak baik. Apa-apa saja sifat yang tak baik? Bully kawan. Bagus. Bully kawan. Okey, bagus. Okey, itu adalah contoh-contoh sifat yang tak baik. Clear Okey, so hari ni bermula daripada hari ini. Okey. Kejap ada orang check Ustaz. Nak kata apa ni? Akil, Ustaz tahu awak punya mikrofon bagus. Buka mikrofon Ustaz nak dengar suara. Mikrofon awak boleh bercakap. Siapa yang mikrofon dia boleh bercakap, Ustaz tak akan baca chat. Ustaz dia bercakap. Okey. Now, anak-anak murid Ustaz, itu yang kita akan belajar mulai pada hari ini dan seterusnya kita akan belajar sifat-sifat manusia. Kita akan mulakan dengan sifat mahmudah dulu, baru sifat mazmumah. Ya, kalau online belajar, tengok YouTube waktu cikgu mengajar. Macam biasa, betul. Okey. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan belajar sifat mahmudah yang pertama. Okey, ini siapa boleh baca dengan betul nak sebut macam mana dia power. Cuba baca. Nak baca macam mana ni? Siapa tahu? Zahat. Salah. Good try. Bukan Zahat. Zahadah. Zahadah. Syahadah.
Syahadah. Mana ada Syah? Tak ada tu Za tu. Zah. Zahdun. Apa tu? Kita nak baca macam mana ni? Zahda. Zahat. Jahat. Jahat apanya? Ini kan baik. Zahat. Za. Za apa? Za apa tu? Zabur. Zabur. Sikit lagi. Apa dia cakap Ustaz? Zahudi. Zuhud. Ya, siapa cakap tadi tu? Kaisar. Kaisar. Good. Kaisar siapa? Kaira bagi tahu Kaira bagi tahu Kaira tolong sikit. Pandai. Ya, ini adalah Zuhud. Zuhud. Pandai Kaira. Okay. Now, anak-anak murid Ustaz, hari ini kita akan belajar berkaitan satu sifat manusia yang terpuji, iaitu nama dia sifat zuhud. Siapa pernah dengar sifat zuhud ni apa? Tak Ustaz. Zuhud tak pernah dengar Ustaz. Zahid kenal lah Zahid. Zahid kawan saya. Itu Zahid kawan awak. Ini zuhud. Zuhud. Dengar Ustaz. Pernah dengar? Ada lagu Zuhud Ustaz. Ada. Itu lagu rap tu. Betul kan? Lagu Kimi Kimpo dengan Lukas Sikta. Dengan M Nasir. Betul? Okay, bagus. Ya Okay, Ustaz. tahu. Okay. sama itu. Okay, itu burung hut-hut. Burung hut-hut lain. Okay, ini dia. Okay. Siapa Ustaz nak Irfan Hashim tolong baca apa maksud zuhud ni? Nasi. Zuhud ialah tidak terpengaruh dengan kesenangan. Tidak terpengaruh dengan kesenangan dunia kerana cintakan akhirat. Kerana cintakan akhirat. Maksudnya apa? Tidak terpengaruh dengan kesenangan dunia. Dengan kesenangan dunia kerana cintakan akhirat. Maksudnya apa dekat sini? Ya, ada orang cek Ustaz. Ustaz, burung hut-hut ada lagi ke? Ustaz tak tahulah. Burung ada lagi ke tak? Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, dekat sini kita tahu. Okey, pertama kita nak belajar tajuk sifat zuhud. Zuhud ni apa? Dia tidak terpengaruh dengan kesenangan dunia kerana cintakan akhirat. Maksudnya macam ni. Walaupun dia kaya, katakan walaupun dia kaya, tapi dia tidak tinggal solat. Walaupun dia duit banyak, tapi dia tak pernah lupakan sedekah. Kenapa? Sebab dia tak, contohlah kan, katakan Muhammad Akil, Muhammad Akil ni rumah dia besar. Rumah Muhammad Akil ni rumah dia macam istana. Ini rumah dia. Rumah dia atas ni ada asap. Dekat sini ada matahari. Dekat sini ada, dalam rumah dia ada bilik ada 10, katakan. Walaupun Muhammad Akil ni rumah dia besar, tapi dia tak belagak. Dia tak sombong. Dia sentiasa solat. Dia sentiasa bagi sedekah. Itu maksudnya zuhud. Zuhud ni dia tak terpengaruh walaupun awak senang, tapi awak sentiasa ingat kepada Allah. Nampak? Ustaz ulang sekali lagi. Apa contoh-contoh zuhud? Walaupun awak senang. Katakan Arisa rumah besar, duit banyak, kereta banyak, tapi dia sentiasa ingat kepada Allah. Itu adalah zuhud. Tidak terpengaruh dengan kesenangan dunia kerana cintakan akhirat. Ustaz, ada ke orang yang ada duit banyak tapi beli rumah kecil je? Ada? Ada anak-anak murid Ustaz? Ada. Ustaz, duit dia banyak Ustaz, tapi dia buat rumah kecil je. Ada. Siapa? Arwah cikgu Ustaz. Arwah cikgu Ustaz dulu, waktu Ustaz belajar dulu sekolah menengah dulu, ada nama cikgu tu adalah arwah cikgu Sobri.
Nama dia adalah dia dah meninggal dah. Arwah dah meninggal dah. Arwah Cikgu Sobri. Ini cikgu bola. Waktu Ustaz wakil sekolah bola dulu, inilah coach kami. Arwah Cikgu Sobri ni. Waktu Ustaz dulu, masa kami pergi beraya kepada sebelum arwah Cikgu Sobri meninggal dunia ni, kami pergi ziarah cikgu, kami pergi jumpa, kemudian dia kata dekat Ustaz, terima kasih Amira Sofia kerana ingatkan Ustaz. Arwah Cikgu Ustaz kata apa? Dia kata, saja saya buat ruang tamu ni, rumah ni yang saya tambah ni bagi kecil. Saya tak nak buat besar-besar. Saya nak buat kecil. So, kami pun, kenapa nak buat kecil kan? Dia kata sebab bila kecil, nanti kita akan duduk dekat-dekat. Bila kita akan duduk dekat-dekat, sembang pun jadi seronok. Contoh macam sekarang ni, kita nak sembang pun tak seronok. Irfan Hashim duduk dekat Batu Cave, Akil duduk dekat Seri Gombak, Mio duduk dekat KL, Kaisar duduk dekat Kepong. So bila semua duduk jauh-jauh, sembang jadi tak seronok. Macam tu juga dengan rumah. Bila besar sangat rumah kan, rumah sampai 30 bilik, susah nak jumpa. Last sekali jumpa waktu makan, sembang sikit, balik bilik tidur. So susah nak jumpa. So arwah Cikgu Sobri, arwah Cikgu Ustaz ni kata apa? Saja saya buat rumah ni kecil sikit supaya senang, tak jauh, dekat-dekat je nak jumpa. So lagi rapat. So dia lagi rapat. Terima kasih Amira Sofia. So ada. So Ustaz, kalau macam tu salah ke kalau kita buat rumah besar? Tak salah. Islam tak pernah larang untuk kita buat rumah besar. Katakan siapa Ustaz tak sebut nama lagi? Naurah nak buat rumah dia besar Batu Cave. Islam tak halang benda tu. Nak buat rumah besar, buat. Tapi yang pertama kena zuhud. Apa maksud zuhud? Jangan terpengaruh sangat. Jangan duk ingat rumah kita ni besar sampai kita terlupa solat. Jangan bagi kita terlupa nak solat. Tak boleh. So kita boleh senang, tapi kita tak boleh kita buat kesenangan kita tu membuatkan kita lupa kepada Allah. Walaupun kita senang, apa maksud zuhud? Walaupun kita senang, kita tak terpengaruh pun dengan kesenangan tu sebab kita sayangkan akhirat. Okey. Okey, faham? Okey. Jangan jadi macam Firaun. Betul. Jangan jadi macam Firaun. Firaun tu dia nanti kita akan belajar lagi. Okey, terus dalil zuhud. Okey, siapa nak Ustaz nak minta tolong Ahmad Adam tolong bacakan dalil zuhud. Boleh Qayyim boleh. Silakan. Okey, Ahmad Adam tolong bacakan dalil zuhud. Ahmad Adam. Baik. Tak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal tusirunal hayat. Ya? Terus. Apa? Terus. Bal tusirun wa abqa. Maksudnya, tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang dimaksudkan, bahkan kamu utamakan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan dunia akhirat sedangkan kehidupan akhirat iaitu lebih baik dan kekal selama-lamanya. Ya, bagus. Ini siapa ingat surah ni? Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sambung, Takif. Inna hadza lafi sufil ula, sufi Ibrahim wa Musa. Good, bagus. Ini surah Al-A'la. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini adalah dalil Allah. Berapa? Surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Itu surah tu. Okey.
Okey, apa maksud dia? Tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian. Bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Allah dah kata dah, kita terlalu kejar dunia. So, kejar dunia sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik pada kekal dan kekal selama-lamanya. Anak-anak murid Ustaz nak pesan kepada awak, apa maksud zuhud ni? Kita kejar kekayaan dunia. Kita nak kejar. Sampai satu tahap kita terlupa nak solat. Tak boleh macam tu. Zuhud ni ajar kita apa? Zuhud ni, kita senang macam mana pun kita ingat Allah. Nanti Takif nanti katakan Takif nanti jadi businessman. Dia jual basikal. Jual. Mula-mula jual basikal 2 tayar. Lepas tu 3 tayar. Kemudian 4 tayar. Kemudian 5 tayar, 6 tayar. Banyak basikal-basikal dia. Sampai basikal yang paling mahal sekali, basikal yang tak ada tayar. Mahal basikal tu, katakan. Dia jual. Sampai dia terlupa nak solat. Allah nak kata dah ni. Bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Tapi Allah Ta'ala pesan, sedangkan akhirat itu lebih kekal. Dunia ni kejap je. Dunia ni Ustaz Fikri mungkin hidup 63 tahun. Takif mungkin hidup sampai 70 tahun. Haikal mungkin hidup sampai 234 tahun. Katakan. Tapi dekat sini Allah kata akhirat itu yang lebih baik. Sebab dekat dunia kita akan mati. Dekat akhirat kita tak akan mati dah. Okay, clear. Okay, terus ciri-ciri zuhud. Okay, ciri-ciri zuhud. Ustaz nak minta tolong baca. Yang pertama, okay, ready dengan mikrofon. Ustaz sebut je terus baca. Hafiz Ryan yang pertama, apa kita nak tengok ciri-ciri zuhud? Macam mana kita nak Ustaz, saya nak jadi zuhud ni, macam mana saya nak buat ni? Okay, ini kita nak belajar. Ciri-ciri zuhud. Okay, Hafiz Ryan, baca Hafiz Ryan. Sentiasa bersyukur dengan nikmat yang diterima. Okey, sentiasa bersyukur dengan nikmat yang diterima. Nampak anak-anak murid Ustaz? Sentiasa bersyukur. Apa yang Allah bagi? Ustaz ingat kita pernah belajar sebelum ni, Allah Ta'ala bagi sikit kita syukur. Allah Ta'ala bagi banyak kita syukur. Allah tak bagi apa pun kita bersyukur. Ustaz, macam mana Ustaz tak bagi apa pun bersyukur? Sebab apa? Sebab Allah tahu yang terbaik untuk kita. Ustaz dah cerita belum pasal ada satu orang pengembala kambing tu? Dah cerita belum? Belum. Belum lagi. Ada belum lagi. Okey. Anak-anak, dah cerita kan pasal pengembala kambing yang minta nak jadi kaya tu? Belum Ustaz. Yang kaya belum, yang tipu dia dah. Belum pula dah. Okey, terpaksalah Ustaz cerita. Anak-anak murid Ustaz, ini ingat ciri-ciri zuhud yang pertama tadi apa? Sentiasa bersyukur dengan nikmat yang diterima. Apa saja yang Allah bagi Ahmad Adam, Allah Ta'ala bagi dia duduk dekat Banjaria. Alhamdulillah ya Allah, saya duduk dekat Banjaria, saya seronok. Takif duduk dekat Banjarini. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur sebab saya duduk dekat Banjarini. Darish Qayyim duduk dekat Bandar Baru Selayang. Alhamdulillah ya Allah, sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Okey, ada satu sirah. Ini saya nak cerita kepada awak tentang bersyukur. Anak-anak murid Ustaz, pada zaman Nabi Muhammad SAW dulu, ada satu orang sahabat. Dia ni adalah orang yang sangat miskin. Dia orang miskin, tak ada duit. Satu hari dia pergi jumpa kepada Rasulullah. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, minta tolong sangat-sangat. Minta tolong doakan kepada Allah untuk saya jadi kaya. Ya Allah Rasulullah, minta tolong doakan kepada Allah untuk saya jadi kaya. Nanti saya akan tolong orang. Saya akan tolong orang, lebih kurang macam tu. Ataupun Nabi Muhammad kata apa? Nabi Muhammad tak nak. Nabi Muhammad tak nak. Ya, Nabi Muhammad tak nak doakan kepada dia. Nabi Muhammad kata apa? Boleh jadi awak ni, boleh jadi itu yang terbaik untuk kamu. Dia pujuk lagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak nak doakan kepada dia sebab mungkin itu yang terbaik untuk dia. Kemudian sahabat Nabi ni, ya Rasulullah, tolonglah doa kepada Allah untuk saya dikaya. Tolong ya Rasulullah. Rasulullah pun kata apa? Tak payah, jangan. Takut nanti
itu yang terbaik untuk awak. Rasulullah kata itu yang terbaik untuk awak. Dia kata, wahai Rasulullah tolong. Pujuk lagi Rasulullah. Wahai Rasulullah tolonglah, saya nak jadi kaya, saya nak jadi kaya, saya nak banyak buat dia semua. Rasulullah pun dia dipujuk macam tu. Rasulullah pun berdoa kepada Allah. Bila Rasulullah berdoa kepada Allah, tak lama selepas itu anak-anak murid Ustaz, yang kawan, yang sahabat Rasulullah ni pun betul-betul menjadi kaya. Sebab Nabi Muhammad doa, Allah makbulkan. Anak-anak murid Ustaz, bila dia jadi kaya sangat-sangat kaya. Kemudian satu hari Nabi Muhammad hantar utusan. Nabi Muhammad hantar seorang sahabat pergi dekat dia untuk minta zakat. Rasul kata, wahai sahabat, pergi jumpa lelaki tu, minta zakat dekat dia. Awak agak-agak dia nak bagi tak? Dia tak bagi. Dia tak bagi anak-anak murid Ustaz. Dia tak bagi. Dia kata, oh zakat tak nak, saya tak nak bayar. Dia kata zakat tak nak bayar. Kemudian sahabat Rasulullah yang minta zakat ni pun balik. Wahai Rasulullah, saya dah pergi dah minta zakat kat dia. Dia tak nak bayar. Rasulullah pun, okey tak apa. Kali kedua, beberapa ketika selepas itu Rasulullah hantar lagi utusan yang kedua. Untuk pergi minta dekat dia zakat. Tak bagi juga. Dia kata tak nak bayar zakat. Rasulullah, dia pun balik bagi tahu. Wahai Rasulullah, dia tak nak bayar zakat ke Rasulullah. Lepas tu Rasulullah bersabar lagi. Kali ketiga Rasulullah hantar sahabat dia yang kali ketiga pergi untuk minta zakat. Dia bagi tak? Dia tak bagi anak murid Ustaz. Dia tak bagi. Ini adalah contoh yang mana kita baca tadi, dia tak zuhud. Sebab dia sayang kepada dunia lebih daripada dia sayang akhirat. Kemudian sahabat yang ketiga balik bagi tahu dekat Rasulullah, wahai Rasulullah, dia tak nak bayar zakat Rasulullah. Rasulullah kata apa? Baik, mula daripada hari ini, ini dengar betul-betul. Rasulullah kata apa? Mula daripada hari ini, jangan ambil zakat daripada dia. Jangan ambil zakat daripada dia. Ini maksudnya Nabi dah betul-betul marah ni. Jangan ambil zakat daripada dia. So bila sampai satu tahap, sahabat Nabi yang dulunya miskin, sekarang dah jadi kaya, dia rasa takut. Sudah. Dia pun pergi dekat Rasulullah, wahai Rasulullah, aku nak bayar zakat Rasulullah. Dia dah takut. Sebab asalnya dia miskin. Dia dah janji kepada Rasulullah, kalaulah dia nak tolonglah apa semua ni. Tapi bila Allah dah bagi dia jadi kaya, Rasulullah hantar orang nak bayar zakat, dia tak nak bayar zakat. Dan sekali sampai Rasulullah kata apa? Jangan ambil zakat daripada dia. Jangan ambil zakat daripada dia. Kemudian habis, dia dah takut dah. Dia pergi Rasulullah, aku nak bayar zakat Rasulullah. Rasulullah kata apa? Tak nak. Rasulullah tak nak ambil zakat daripada dia. Dia dah habis dah. Dia dah takut dah. Sebab dia, harta dia makin banyak. Tapi dia tak boleh bayar zakat. Rasulullah tak nak ambil zakat daripada dia. Ditakdirkan anak-anak murid Ustaz, Rasulullah wafat. Rasulullah meninggal dunia. Sahabat Nabi tadi tu, harta dia makin banyak. Selepas Rasulullah meninggal, siapa yang ganti Rasulullah jadi ketua? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Bila Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah ganti Rasulullah, sahabat Nabi yang tadi ni, sahabat Nabi yang tak nak bayar zakat ni tadi, dia pergi kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku nak bayar zakat, wahai Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kata apa? Kalau Rasulullah pun tak ambil zakat kepada kamu, takkan aku nak ambil? Nampak? Abu Bakar kata apa? Kalau Rasulullah sendiri tak ambil zakat kepada engkau, kenapa aku nak ambil? Habis. Dia pun Sayyidina Abu Bakar pun tak terima juga. Bila Sayyidina Abu Bakar tak terima, harta dia semakin banyak. Kemudian Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia. Sayyidina Abu Bakar wafat. Ganti dengan Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar naik jadi khalifah ganti Sayyidina Abu Bakar, lelaki tadi ni pun datang kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, aku nak bayar zakat Umar. Umar kata apa? Umar tahu cerita ni. Umar kata apa? Betul, Umar kata, dua orang sebelum aku yang lebih baik daripada aku. Dua orang sebelum aku yang lebih mulia daripada aku, Rasulullah dan Abu Bakar. Kedua-duanya pun tak ambil daripada engkau, takkan aku nak ambil?
Dan Abu Omar pun tak terima zakat dia. Bayang, Omar tak terima zakat dia. Habis. Harta dia makin banyak, makin banyak, makin banyak. Sampailah sekali dia meninggal dunia, dia tak bayar zakat. Anak-anak muda Ustaz, nampak? Itulah yang pertama kita katakan sebagai zuhud. Apa maksud zuhud tadi? Kita tak terpengaruh dengan kesenangan dunia sebab kita cintakan akhirat. Poin yang pertama yang Hafiz bacakan tadi, sentiasa bersyukur. Ustaz, rumah saya kecil Ustaz. Bersyukur ada orang yang tak ada rumah. Ustaz dah pernah bagi tahu awak naik kereta besar. Awak naik kereta besar, untung orang naik helikopter. Tengok sebelah kiri orang naik motor. Orang naik motor tengok orang naik kereta besar. Seronok naik kereta. Aku ni naik motor je. Pusing sebelah kiri ada orang naik basikal. Orang basikal tengok orang naik motor. Untunglah orang naik motor. Aku ada basikal saja. Tengok sebelah tu, ada orang naik jalan kaki. Dek tengok jalan kaki. Untunglah kamu ada basikal, aku jalan kaki je. Jalan lagi orang jalan kaki tengok sebelah, ada orang naik wheelchair. Ada orang naik wheelchair. Untunglah kamu boleh berjalan, aku naik wheelchair je. Lepas tu tengok sebelah rupanya ada orang lumpuh. Untung orang lumpuh kata dekat orang wheelchair, untunglah kamu boleh pergi mana-mana, aku lumpuh. Orang lumpuh tengok sebelah orang tu dah mati dah. Orang mati pun tengok, untung kamu masih hidup, aku ni dah mati dah. Contoh. Anak-anak muda Ustaz, kena sentiasa bersyukur. Okey, yang kedua Ustaz nak siapa yang tak baca lagi ni? Muhammad Akil boleh tolong baca yang kedua? Muhammad Akil tolong bacakan yang kedua. Boleh. Okey, cuba try baca. Terus. Sentiasa mempertingkatkan abadi kepada ibadah kepada Allah. Kepada Allah. Okey, subhanahu wa ta'ala. Okey, bagus. Okey, anak-anak murid Ustaz, tengok sini baik-baik. Tengok sini baik-baik. Sentiasa mempertingkatkan. Macam mana kita sentiasa buat ibadah. Ini solat subuh tak pagi tadi? Solat. Alhamdulillah, bagus solat. Bagus. Okey, bagus solat. Okey, yang ketiga Ustaz nak siapa yang tak baca lagi ni? Qayyim dah baca. Hafiz tak baca. Tidak tamak pada dunia. Teruskan. Tidak tamak pada dunia. Jangan tamak sangat. Tamak ni kira nak je semua benda. Kita nak boleh tapi jangan tamak. Anak-anak murid Ustaz, Nabi Muhammad SAW kata apa? Manusia ni dia punya nafsu dia. Dengar betul-betul. Nabi Muhammad kata apa? Manusia ni kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia satu gunung emas ataupun satu bukit emas. Bukit tu emas je. Rasulullah sendiri cakap manusia ni kalaulah dia ada dah satu bukit emas, dia nak lagi bukit yang seterusnya. Tapi dia nak satu emas. Manusia ni sifat dia susah nak bersyukur. Allah dah bagi satu bukit emas kat dia. Nabi Muhammad kata kalaulah manusia ni ada satu bukit emas, dia nak minta satu lagi. Sebab rasa tak cukup. Dia rasa tak cukup. Rasa macam tak cukup lah, nak satu lagi. Bila dah ada dua, dia nak lagi yang ketiga. Bila dah yang ketiga, dia nak lagi yang keempat. Bila nak keempat, dia nak lagi yang kelima.
Kalau macam tu Ustaz, saya tak bolehlah jadi kaya. Bukan tak boleh jadi kaya. Yang penting kena bersyukur. Jangan tamak. Bahagikan, kongsi rezeki kita kepada orang lain. Ustaz, saya kerja kuat Ustaz, saya nak dapat duit banyak. Tak salah nak dapat duit banyak. Yang penting ingat Allah, itu je. Okey, faham? Okey, seterusnya ini adalah berkaitan dengan zuhud. Okey, seterusnya last but not least, fadilat zuhud dan akibat zuhud. Okey, ini kita baca saja sebab ini kita boleh, Ustaz tak terangkan, awak pun tahu kalau kita zuhud apa yang kita akan dapat, kalau kita tak zuhud apa yang kita akan dapat. Okey, Ustaz nak takif baca keempat-empatnya. Yang akibat tidak zuhud, Ustaz nak Haikal baca. Okey, baca yang pertama. Dikasihi Allah SWT dan Rasulullah SAW. Okey, yang pertama adalah Allah sayang kita. Kelebihan zuhud, bila kita zuhud, kita bersyukur kepada Allah, kita akan Allah akan sayang kita. Okey, seterusnya nombor 2. Hati sentiasa tenang. Hati sentiasa tenang, hati kita akan tenang. Yang ketiga, bahagia hidup di dunia dan akhirat. bahagia hidup di dunia dan akhirat. Kita bahagia hidup. Okey, bagus. Yang keempat, Dikasihi ibu, bapa, rakan dan masyarakat. dikasihi ibu bapa, rakan dan masyarakat. Senang. Awak zuhud, awak bersyukur, awak tak tamak, Allah sayang, hati awak tenang, orang pun sayang kat awak, awak pun bahagia. Ingat macam tu je. Okey, yang seterusnya, akibat tidak zuhud. Last, kita dah nak habis dah. Okey, akibat tidak zuhud. Terus Haikal. Dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud dimurkai? Okey, 3 dengan 4 Irfan baca Okey, apa maksud dimurkai? Dimurkai maksud dia marah. Allah marah. Murka maksudnya marah. Okey, nombor 2. Haikal, nombor 2. Lalai daripada mengerjakan ibadah. Lalai daripada mengerjakan ibadah. Okey, bagus. Lalai daripada mengerjakan ibadah. Maksudnya kita dah tamak sangat sampai ibadah pun kita tak buat. Bagus. Okey, Irfan, nombor 3. Nombor 3 apa tu? Melahirkan perasaan tamak terhadap Sekali lagi, saya melahirkan kemewahan dunia. melahirkan perasaan tamak terhadap kemewahan dunia. Bagus. Terus. Nombor 4. Dibenci ibu, bapa, rakan dan masyarakat. Okey, anak nombor start itu dia. Maksudnya awak senang. Bila awak tak zuhud, maksudnya awak tamak. Bila tamak, senang je. Allah tak suka, kawan tak suka, mak ayah tak suka, hidup awak pun akan penat. Kemudian awak lalai. Kejar sangat duit sampai awak terlupa. Ingat, nak kejar duit tak salah. Yang penting ingat kepada Allah. Okey? Okey, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Habis satu tajuk. Esok kita akan teruskan dengan tajuk. Esok kita akan ulang sikit dan kita akan buat latihan insya-Allah. Okay? I think that's all from me sebelum tu. Siapa yang Ustaz nak tengok? Muhammad Akil ada. Okay, Muhammad Akil, Haikal ada. Qayyim ada. Okay, Rais ada. Ini ada. Okay. Okay. Akil Akram ada. Okay, hari ni kita belajar tajuk apa? Okay, I think that's all from me. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shawab. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.